Okay, so today we will talk about the human relations theory of management, which is in the lecture 4. This is the topic 4. So human relations theory basically is the second approach to organization analysis. The first one that we discussed previously is more into the first approach where we theorize all these human interactions in terms of the managing in a macro way. But this one is more into the second approach where we try to reflect, we try to look into how to analyze the organizations. Okay, and it is reflects a different period of the management of the theories of the human management itself. Okay, yang kita belajar sebelum ni dia lebih awal, lebih awal. So human relations research began in 1930s as a reaction to classical assumptions. So apa yang kita belajar sebelum ini semuanya adalah classical assumptions. Meaning to say yang awak belajar, Foyle cakap apa, Taylor cakap apa, Weber cakap apa. This is all the classical assumptions sebenarnya. Okay, about people in the work environment. Jadi human relations stress on the social and emotional. Yang mana kita tengok systematic management tu, scientific management tu, you dapat lihat mereka dah start memasukkan sedikit unsur-unsur sosial, tapi tak terlalu detail. Tapi untuk human relation theory ni kita lihat, kita try to humanize more. Kita try to humanize more on how we want to organize the people in more humanistic way, in more holistic, in more emotion touch, ada human touch dan sebagainya. These are the things lah. Okay, so it is more into the employee orientation, not more on the business orientation. Sebelum ni kita tahu, kita lihat prinsip yang sebelum ni kita melihat bahawa the employees are the cause of good service, meaning to say make pentadbiran betul teori sebelum ini menganggap bahawa pekerja tersebut merupakan cost bagi suatu production, bukannya sebagai sebab untuk production meningkat, tapi cost saja. Meaning to say the higher the cost, not better. Meaning to say we have to reduce cost by other means, macam contoh kerja lebih masa, kurang benefit, wages tetap macam tu saja, tak berubah apa semua dan sebagainya. Okay, tapi yang human relations theory ni dia melihat lebih humanistik. Dia melihat manusia sebagai seorang manusia, bukannya sebagai satu cost untuk production of the goods, tetapi manusia merupakan satu faktor menyebabkan production meningkat. Jadi dia beza sedikit lah. Okay, jadi orang boleh imagine zaman-zaman dulu, especially pada industrial revolution, industrial era masa tu, bagaimana those big businesses melayan pekerja mereka hanyalah sekadar umpama sebuah mesin saja, tak lebih dari itu. Tapi disebabkan oleh kesedaran dan juga the awareness and also the thoughts of the people, alright, yang melihat bahawa manusia sepatutnya dilayan dengan saksama, manusia sepatutnya dilayan dengan baik, dan dilihat bahawa layanan yang baik menjurus kepada production yang lebih baik, lebih efisien dan sebagainya, maka human relation theory mula dicipta dan juga direka lah. Okay. Jadi classical theory kita dah bincang sebelum ni, they do ignores the human elements as it treats people as a cause of goods in an organizational machine. Okay, and this is the humanizations in Taylor's scientific management and Weber's ideal type yang kita bincang sebelum ni. Jadi human relations approach, they try to strive to harmonize, bukan hormon, harmonize, mengharmonikan tempat kerja through such thing as a employee counseling program, group-based wage incentive and leadership training. Dulu tak ada benda ni semua. Dulu semuanya manusia dianggap sebagai mesin saja. Awak ada masalah kat rumah, itu hal awak. Tak ada istilah counseling. Sekarang ada counseling. Lepas tu group-based wage incentive, maksudnya grup-grup itu kalau mereka perform, mereka ada insentif masing-masing dan berbeza mengikut mereka punya skop kerja dan sebagainya, dan juga leadership training as well.
Jadi human relations theory they focus on small groups and social norms within them and informal and unplanned patterns on the behavior. Jadi ianya lebih micro berbanding dengan yang classical theory tadi yang mana ianya lebih makro dari segi management dia. Dan human relations theory ni accepts efficiency and productivity as the legitimate value. Baru di sini mereka melihat bahawa nilai-nilai seperti keberkesanan dan juga productivity ni sebagai satu value yang bernilai dalam satu organisasi. Dan mereka juga seeks to maximize efficiency and productivity through elimination of the dysfunction. Maksud di sini, in order for them to maximize the efficiency and productivity, they have to look into certain things that might be dysfunction, those the potentials of the employees, such as the over specialization. Maksudnya terlalu bidang tu je pandai, dia tak pandai, tak boleh juga. Sebab dalam kerja kita kena skop kerja kita kena luas. Jadi ini yang kena faham lah awak-awak semua yang bakal bergraduat pada insya-Allah pada tahun hadapan, insya-Allah ada convocation, bahawa over specialization is not a good thing, where in job industry sekali dalam dunia pekerjaan kita melihat bahawa seorang pekerja yang mampu melakukan pelbagai tugasan adalah dipandang sebagai sebiji permata berbanding yang hanya pandai buat satu kerja tapi pakar. Oleh itu kita kena kembangkan kita punya kepakaran. Maksudnya janganlah pandai semua tapi semuanya surface saja. Kita nak pandai tapi kena pandai buat banyak benda. Maksudnya awak di sini walaupun awak bakal menjadi seorang bidang admin, ya, pengurusan, tetapi tak salah rasanya kalau awak pun pandai ada sedikit software yang awak pandai buat financing, awak pandai buat purchasing, awak pandai tengok account sedikit-sedikit, awak ada idea sedikit pasal HR dan sebagainya, awak juga pandai organize the events, awak pandai, awak ada have skills, communication skills dengan those high ranks people. Ini merupakan satu specialization, satu what we call it as advantage for you lah. Bukannya hanya sekadar buat kerja saja tapi benda lain tak boleh. Sebab dalam kerja kita tak nak memang kita banyak benda kena pandai buat. Kalau tahu satu benda saja awak akan jadi macam kata orang Sarawak tuyuk lah. Sorry to say lah, tuyuk. So kena pelbagaikan awak punya skill. Tak salah benda tu. Okay. And then alienating, meaning to say awak kena able to alienating those hierarchical arrangement and also general dehumanizations. These three adalah kita kena lihat these three dalam human relations we try to eliminate those three. Okay. Okay. Banyak orang. So basically, these human relation theories they attract attention from the social scientists, where the human relations theories condemns the evil of structure. Apa tu evil of structure? Tahulah. So evil of structure mean to say this the structure of the organization yang kejam itu. Menyebabkan industrial jobs to mental illness. Nampak? Mental illness. Sebab apabila yang atas tadi try to suppress those people below it, so they create the unhealthy working conditions where they abuse their workers in a lot of manners, macam-macam kaedah menyebabkan mental illness. And thus this also accepts the participative management to say pihak bawahan, maksudnya pekerja-pekerja daripada pelbagai struktur pun turut menyumbang dalam pengurusan syarikat. Macam tu.
Okay, and it replaced by the organization behavior in the 1960. Awak belajar OD, betul? So actually OD adalah rentetan daripada ini. Apa yang awak belajar dalam organization development adalah rentetan daripada this human relation theory. Bagaimana human relation theory? Awak belajar pasal participative management, awak belajar ada banyak-banyak benda yang awak belajar nanti. So ianya semua relates with this human relation. Cuma apa yang kita bincang ini sebelum ini adalah the classical theories. So organization development pun ada juga benda ni. Dia lebih kurang sama. Cuma OD dia lebih menjurus kepada how we want to develop or to evolve the organizations. Tapi untuk public sector dan corporate management ni, kita membincangkan benda yang dasar dulu dalam pengurusan kedua-dua pihak, sektor awam dan juga sektor swasta. OD dia detail lagi, dia haluskan lagi bagaimana kita mampu meningkatkan lagi satu organisasi. Tu kena faham lah. Jadi dalam human relations theory, there are 4 type of theories yang kita akan bincang satu-satu. Tapi saya tak bincang detail sangatlah. The first one, yang ni awak tahulah, Maslow punya hierarchy of needs. Kenapa kita masih melihat Maslow? Sebab Maslow mengatakan bahawa these are the needs of the human being, keperluan seorang manusia. Jadi HR theories tadi betul menggunakan pakai theory of needs yang Maslow buat tadi untuk digunakan dalam merangka human relations. Kemudian kita lihat juga Hawthorne's research dan juga Douglas McGregor X and Y theory, dan kemudian kita lihat motivation hygienic theory. Ini sangat menarik dibincangkan sebab dalam time COVID-19 dan sebagainya, especially motivation hygienic theory ini, banyak pekerja terasa kesannya yang mana mereka terpaksa melupakan sedikit sebanyak hak-hak mereka sebagai seorang manusia untuk mereka masih bekerja, mendapat duit dalam era COVID-19 ini. Ini sangat menarik lah sebenarnya. Of course awak belajar dalam benda ni kan, tak payah rasa cakap benda ni kan. Abraham Maslow, hierarchy of needs, physiology, safety, belongingness, esteem and self-actualization. Of course, fisiologi adalah benda yang paling dasar. Apabila satu keperluan fisiologi telah dipenuhi, ianya meng-create satu safety feelings kepada seseorang pekerja tersebut, seorang manusia tersebut. Dan apabila fisiologi dan juga safety mereka telah terjamin, maka ini create the belongingness of the human being. Dan of course it creates the esteem. Esteem means menjadikan orang itu lebih determine, lebih determine pada satu perkara, dan the apex of the hierarchy will be the self-actualization. Means they start to show their own potential. Jadi untuk kita berjaya mengeluarkan ataupun menterampilkan sesuatu potensi sebenar pekerja kita kena pastikan keempat keperluan tadi berjaya dipenuhi oleh pekerja kita sendiri. Barulah mereka akan boleh menjadi lebih baik dan juga membantu meningkatkan produktiviti dan juga keberkesanan organisasi kita. So apabila kamu nanti bekerja, insya-Allah menjadi seorang pegawai dalam satu jabatan kerajaan ataupun menjadi pengurus di suatu sektor swasta, adalah penting untuk kita berupaya untuk memenuhi keperluan-keperluan seseorang tersebut, keperluan pekerja-pekerja tersebut, okay, supaya kita dapat menyediakan ataupun supaya kita dapat memberikan pekerja tersebut untuk mengeluarkan potensi sebenar mereka. Itu yang penting sebenarnya dalam mentadbir manusia. Human management tu yang paling penting. Okay. Kita tak boleh paksa mereka all out seandainya kita tak dapat menjamin keperluan mereka. Okay. Kena ingat benda tu. Kalau kita nak seorang pekerja kita ni all out, show their own self potential mereka,
Mereka menjadi bekerja, mereka bekerja kerana minat, bukan hanya kan disebabkan oleh insentif ataupun ganjaran semata-mata ataupun gaji semata-mata. Jadi keperluan inilah yang kita perlu sediakan. Itu yang maksudnya lah. Jadi, the pyramid illustrates the hierarchy of human needs. After one need is met, the individual will move on to the next needs. So there are 5 basic needs. The physiology, maksudnya makanan, minuman, shelter, tidur dan sebagainya. Maksudnya untuk anda menjamin seorang pekerja tadi untuk pergi kepada the next stage, you have to prepare that the wages are good enough for the food, for the drink. Dia mampu sewa rumah ataupun beli rumah. Dia ada rehat yang cukup. Okay. Kemudian ada safety, iaitu security, stability. Stability of the occupation. Maksudnya, pekerja tadi dia faham bahawa mereka stabil di satu company tersebut. Mereka tak bimbang mereka akan dipecat. Kalau mereka tak melanggar peraturan lah. Okay. Mereka rasa secure dengan kerjaan yang diberikan, dengan gaji diberikan. Dan mereka ianya akan membawa kepada the third one, the belongingness and the love. Meaning to say here, the belongingness maksudnya sesuatu pekerja tadi akan rasa bahawa mereka belong to that particular organization apabila persekitaran pekerjaan mereka kondusif dan positif. Maksudnya di sini, sesama mereka pun mereka take care of each other. They help each other. They motivate each other. They correct each other. Jadi akan create the mutual love. Love di sini bukannya awak bercinta dengan bekerja sendiri, tak. Maksudnya awak sayang sama mereka. Awak ada perasaan sayang, rasa macam keluarga, rasa macam adik-beradik. Okay. Susah. Selalu sampai tahap 3 ni susah dah nak bagi satu keadaan pekerjaan yang sangat kondusif. Nombor 3 ni dah sangkut dah banyak company sebenarnya. Mana yang kutuk mengutuk, mana yang umpat mengumpat, mana yang bawang membawang. Macam-macam lah yang berlaku nanti. Itu yang susah lah. Okay. Kemudian okay. So kemudian barulah akan wujudnya esteem of self-respect. Maksudnya di sini, apabila satu pekerja tadi dia buat sesuatu yang bagus, mereka deliver the best thing, ianya akan create satu esteem of self-respect. Achievement has been rewarded or being acknowledged. Ianya akan create satu the independence feelings of the workers, meaning to say, they know if they do good, they will be rewarded. They will be appreciated. So, ia memberikan satu perasaan self-actualization where the staff will think that they have to go full swing. Kena buat betul-betul. Jadi kalau lihat macam organisasi yang hebat-hebat, yang ada lihat banyak menghasilkan pekerja-pekerja yang hebat-hebat, mereka mampu memberikan kelima-lima ini tadi. Tapi sayangnya untuk sektor awam kita susah sedikit lah sebab kita ada banyak unsur-unsur birokrasi, hierarki yang agak membangkitkan usaha naik. Tetapi ianya bergantung juga kepada seseorang manager tu tadilah. Sebenarnya macam itulah. So these are the 5 needs seperti mana yang disebut oleh Maslow sebenarnya. Okay. So Maslow contention, there is no best way to motivate workers. Maksudnya tak ada cara yang bagus pun sebenarnya. Cuma benda ni datang daripada apa yang kita bagi kepada staff dan staff macam mana staff tadi rasa. Dan seterusnya ianya organically secara semula jadi this thing will happen. But management must be sensitive to the fact that workers have variety of needs. So it goes back to management that they must be sensitive to the fact that workers have a variety of needs. And the implication of the theory, needs change, so motivation change. Thus, what motivate people may also change. Faham implikasi dia? Apabila suatu keperluan berubah, maka motivasinya pun turut berubah. Macam sekarang lain. Dulu lain.
Dulu apabila kita berjaya memberi stability dan pekerjaan, mereka rasa puas, mereka rasa motivasi. Tapi di dalam keadaan pekerjaan sekarang, pekerja akan rasa lebih bermotivasi apabila dia dipuji, mereka dihargai, apabila mereka rasa keperluan mereka dipenuhi. Banyak faktor sebenarnya yang pada masa sekarang ini. Jadi management kena sensitif lah, kerana what motivate people may also change over the time. Sekarang lagi susah lah, lagi sebab sekarang ni dilihat bahawa work life balance tu sangat penting dalam masyarakat sekarang. Jadi suatu management pun kena sensitif dengan perkara ini, work life balance. Maksudnya di sini pekerja melihat bahawa the flexibility hours or flexibility of working might be their motivation in order for them to able to give their full potential to the organisation. Jadi management pun perlu lihatlah perkara-perkara ini. Lagi-lagi kalau dalam era COVID-19 ni dilihat bahawa walaupun mereka bekerja di rumah, sekiranya rasa percaya kepada pekerja tadi masih diberikan, dan juga pekerja tadi diberikan suatu kebebasan, walaupun bukan kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang agak berpatutan, okey, dan juga mereka mampu masih lagi mampu menjaga keluarga pada masa ini, semestinya mereka akan all out untuk memberikan yang terbaik dalam kerjaan mereka. Macam itulah. So managers should be aware of the different needs and recognize the stage of individual has reached. Nampak tak? Recognize tu penting juga. Kena tahu different needs of the different groups. Motivation is a reflection of individuals' role in the organization. People at the bottom just want to satisfy the physiological needs, for instance. Satisfaction of needs does not say anything about improved performance. Ini apa yang Maslow cakap lah. Tapi there are some criticism about this actually. Okay. Iaitu individuals need may be satisfied outside the organizations by the family and friendship ties, yang mana organisasi mungkin tak dapat nak sepuluh tangan lah kalau hal-hal pribadi macam ni. People may want to satisfy some of their needs at the same time, and self-actualization is hard to explain, where full potential may be realized elsewhere, like in sports or hobbies. So inilah kritikan-kritikan berkaitan dengan apa yang Maslow cakap, bahawa terdapat perkara-perkara yang lebih bersikap interpersonal berbanding dengan personal, dan juga ada perkara-perkara yang bersikap personal berbanding interpersonal. So ini kena dilihatlah antara kedua-duanya tu. Macam itulah. Okey, kemudian dilihat pada tahun 27 hingga tahun 30, okey. Hawthorne's research, satu penyelidikan yang diketuai oleh Elton Mayo, telah dilakukan di Western Electric Company di Chicago. Yang mana eksperimen tadi bermula with a premise that the physical condition at work directly affect productivity. Dia melihat bahawa adakah keadaan fizikal mempengaruhi produktiviti suatu kerja. Yang mana hipotesis Hawthorne research, increase illumination, increase productivity occurs. Pada masa tu dia dah lihat, kalau office dia terang, pekerja meningkat produktiviti dia. Kalau office gelap, ia lebih macam tu sebenarnya. Tapi yang mana? Nampak. Experiment proceed with reducing the lighting. Lampu dikurangkan. Productivity masih maintain. Okay. Experiment concludes that workers actually respond to the experiment itself, such as the physical factor, yang mana fenomena ini dipanggil sebagai Hawthorne's effect.
Yang mana in the context of the conversations, it stands for the premise that social and physiological factors determine workers' productivity. Maksudnya di sini, okay, kedua-dua walaupun physical faktor tadi dikatakan mainkan peranan penting, tapi ia tidak memainkan peranan yang sangat besar. Itu yang Hawthorne nampak sebenarnya. Okay. Dan apabila dilihat bahawa social dan physical tadi, inilah yang sebenarnya banyak mempengaruhi produktiviti pekerja-pekerja itu sebenarnya. Walaupun awak belajar di Unimas, ekonnya kurang. Ekonnya kurang. Basnya tak efisien. Tetapi disebabkan awak ada kawan-kawan yang baik, awak ada persekitaran yang menggalakkan awak untuk belajar, dan juga awak ada pensyarah-pensyarah yang membantu, awak rasa seronok belajar. Tapi kalaulah awak belajar di universiti yang airconnya sejuk beku, basnya setiap 5 minit datang, tapi dekat sana masa awak belajar, orangnya discriminate awak rasa negatif vibe dekat tempat awak belajar tu. Lecturernya pula jenis yang tak kisah dengan awak, lantak pi lah kata lecturer. Anak orang kena anak aku kata. Awak akan rasa tak seronok, awak akan demotivated, awak akan rasa susah nak belajar. Macam tu lah. Jadi walaupun kita Unimas ni aircon tak ada, tapi saya nampak awak semua seronok belajar sini, itu merupakan satu benda yang baik lah. Walaupun kita McDonald kena pergi Bandar Kuching nak beli McDonald, tapi sekeliling awak buat awak seronok, awak akan rasa seronok belajar, awak rasa nak belajar betul-betul. Macam tu lah contoh. Betul tak apa saya cakap? Betul tak? Kesalah? Betul sir. Betul lah Jack tu. Tapi kalau betul di same kenalah pointer 3 kat atas semua baru betul. Jangan kata tak boleh sir, saya punya environment tak kondusif sir. Apa hal? Mak saya suruh makan selalu. Tak boleh lah. Saya faham lah juga. Saya walaupun saya bekerja pun masih juga kita kena tolong mak bapak. Masih kena tolong mak bapak di rumah. Janganlah kata nak belajar tapi tak nak tolong, tak boleh juga. Kena nolong mak bapak. Setakat sidai baju, masak sikit-sikit, cuci rumah tu normal lah. Saya dah bekerja ni pun saya masih cuci rumah juga. Masih juga saya masak, masih juga saya cuci baju, sedia baju kat rumah. Ringankan apa tu tulang mak bapak. Kita kenapa? Kena ingat satu benda. Tak kisahlah awak ni agama apa, bangsa apa. Kena ingat satu benda yang pasti. Kita tolong mak bapak, nanti Tuhan tolong kita. Tu je. Tantah tiba-tiba pointer bagus apa semua. Siapa tahu kan, walaupun awak kata awak sibuk nolong mak bapak. Oh, sir, tok musim ngentau sir, kalau saya pergi ngentau, pergilah ngentau, tak salah. Tahu ngentau. Harvest padi. Siapa yang tak pernah dengar perkataan ngentau, orang Selanjur tak pernah dengar perkataan ngentau, maksudnya harvest padi. Tak salah. Belajar, tolong juga. Tapi mau tahu berkat tolong mak bapak, pointer bagus dapat dekan, walaupun awak tak dapat ambil sijil tu dengan dekan, dapat salinan soft copy jadilah. Macam tu lah. Okay. Alright, so departure from the dehumanizing scientific management as it sees human factor as key to efficiency. Nampak? Scientific management dia cakap pasal bagi duit, insentif, reward, apa semua akan motivasikan pekerja. Tapi dalam Hawthorne dia cakap tak. Human factor ni pun juga merupakan salah satu faktor untuk efisiensi. Kadang-kadang kita fikir tau. Macam kadang-kadang kalau awak tengok, macam saya kan, banyak kawan-kawan dah bekerja, kawan saya semua dah bekerja. Ada yang dah bekerja, ada yang jawatan tinggi dulu. Pegawai PTD. Awak bayangkan pegawai PTD ni, kalau sesiapa lepas ni yang awak rasa berat masuk join PTD, nak cuba PTD, pegawai takbir diplomatik, boleh cuba. Saya sendiri pun pernah cuba pada tahun 2009 dahulu. Saya adalah antara first batch
yang pengambilan PTD besar-besaran. Pada masa tu pengambilan PTD pada masa saya dulu adalah 400 orang. Bayangkan PTD 400 orang masa saya dulu. So saya pergi join, saya fail yang stage 2 lah. Sebab apa memang susah, PTD masa tu memang susah. Okay. Ada kawan saya dapat PTD. Hebat. PTD ni orang kata sebagai future directors dalam pejabat awam. Sebab mereka memang ditrain untuk jadi pengarah-pengarah, jadi bos-bos. After 5 years bekerja, kawan saya tadi resign. Which is, bagi saya bodoh lah. Awak PTD kot, 5 tahun dah dapat 44. Resign. Tapi bagi dia, dia kata, dia rasa bahawa dia tak seronok kerja sebabkan faktor manusia. Faktor persekitaran. Dia resign, sekarang ni dia buka kedai makan. Bukan pasal bisnes kaya tak, tapi bagi dia peace of mind. Kedai makan kecil je, tak besar pun, tak banyak income pun. Tapi bagi dia, dia kata peace of mind. Dia rasa seronok, dia rasa tak terbeban, dia rasa dia tak down. Tu je. Jadi orang yang perbezaan pada setiap orang turut menyumbang kepada perbezaan keperluan manusia tadi. Tu yang tadi yang kritikan pada Maslow lah. Dan juga Hawthorne pun cakap juga sama. Human factor sebagai salah satu kunci keberkesanan, kunci efisiensi, keefisienan. Dan researcher also observe that workers socialize with one another. And form an informal group. Workers respond to changes in the environment as groups rather than individual. Maksudnya di sini, kebanyakan pekerja-pekerja yang jumping around bukan sebab gaji kecil, tak. Tapi sebab apabila mereka masuk satu tempat, mereka rasa mereka tak seronok bekerja di sana. Mereka rasa macam mereka stres kerja kat sana. Sebabkan human factor. Resign. Okay. Itu sebab dia. So, itulah yang sebenarnya memainkan peranan kita sebagai manusia. Okay. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang tadi bertukar-tukar kerja? Bukan sebab gaji, tak. Ada je orang yang kerja gaji kecil tapi dia seronok kerja ke sana, dia stay dengan lama sampai pencen. Ada. Kita tak boleh salahkan. Kita kata, bodoh lah kau Pahal, kau tak nak pindah kerja, gaji besar lagi. Tak. Sebab apa? Aku seronok. Keseronokan tu lah yang duit tak dapat bayar sebenarnya. Kita seronok, pergi kerja, kita seronok. Balik kerja, kita seronok. Jadi kita tak rasa penat. Walaupun gaji tak besar, kita seronok. Sebab apa? Kerja kita menyeronokkan. You have fun with your own job. You enjoy your job. Walaupun duit tu tak banyak, tapi you enjoy your job, you will stick with it. Sebab apa? Kita sebagai manusia. We human, we do have heart. Ada hati. Awak letaklah gaji awak 50,000 sekalipun, kalau kerja awak, condition kerja awak teruk, apa semua, you will forget that 50k. Because you are killing yourself slowly. You're killing yourself slowly. Bahaya. Memang bahaya. Suatu nanti bila bekerja, carilah pekerjaan yang awak rasa awak seronok. Bila awak masuk kerja tu, awak seronok dengan company tu semua, awak akan seronok dan awak akan try to all out dengan suatu company tu. Awak rasa happy. Itu sebenarnya. Itu benda yang kita tak dapat nak beli, the happiness. So, what are the important conclusions from the Hawthorne's experiment? The first one, productivity is strongly affected by social and physiological factors, not simply by physical ability and stamina. Okay. Kemudian, non-economic reward and sanctions significant in determines workers. Maksudnya non-economic ni yang bukan duit. Maksudnya reward-reward macam penghargaan, hadiah, jemancung, lepas tu dapat macam-macam lah.
Sebab tu kalau private company, cara kita nak hargai staff kita, kita buat family day, kita buat dinner, kita buat kita bagi cabutan bertuah, kita bagi hadiah kepada anak-anak yang dapat straight A, UPSR, PMR, SPM. Kita kalau birthday kita raikan. Kalau ada yang meninggal kita ramai-ramai lawat, bagi sumbangan. Kalau kahwin kita ramai-ramai datang bagi hadiah. Ya, itu cara kalau dalam private sector kita buat macam tu. In fact, saya ingat masa dulu apabila ayah saya masih bekerja dalam private company, okay, memang macam tu. So setiap kali kalau ada staff kahwin, walaupun kami di Sarawak, kami dibawa tiket sponsor, bayangkan tiket sponsor oleh company, semua pembelanjaan ditanggung oleh company untuk pergi meraikan staff yang baru kahwin. Bos bagi apa? Oh, package honeymoon dengan staff baru. These are the things yang it is non-economic, but it gives the feeling that how the staff has been treated like they are like a family. Itu penting. Saya ingat masa saya bekerja di Mardi dulu. Ini yang betul-betul menyentuh hati saya lah. That evening, pada pukul 2 petang, saya perlu Viva. Saya perlu present saya punya master presentation saya lah. Viva. Maksudnya, ianya menentukan sama ada saya punya master tadi lepas lulus ataupun gagal. Without my knowledge, the whole community in my office, mereka buat satu doa selamat. Saya fikir juga masa tu hari saya ingat masa tu hari Selasa. Hari Selasa. Bulan November, hari Selasa. Ya. Saya ingat masa tu tiba-tiba dia orang yalah, kecoh apa semua kan. Sebab sebelum tu 3 weeks ago saya dah cakap saya minta excuse dengan bos untuk pergi keluar petang tengah hari. Saya kata, bos, saya tahu kita in a very kita busy dalam hujung tahun, sebab memang busy lah, audit dan sebagainya, memang banyak benda nak buat. Okay, so saya kata dengan bos saya minta excuse for this day sebab petang tu saya Viva. Bos saya tanya, awak tak nak ambil cuti ke sehari tu? Saya kata tak payah sebab ada banyak kerja. So saya prepare saya punya Viva, saya practice Viva saya the night before. Morning tu saya buat kerja macam biasa. So petang tu saya minta excuse. Saya kena pergi ke UPM di CJS Viva room pukul 2 petang sebab saya punya Viva 2.30 saya kata. So Mardi dengan UPM sebenarnya sebelah pagar je, tak jauh pun. Lepas tu saya boleh je pergi separuh hari. So bos saya kata okey, saya benarkanlah tadi. So without my knowledge, bos saya tadi, walaupun bos saya ni adalah jenis orang yang maki hamun, lupa. Kalau awak bekerja, awak akan rasa down, awak akan nangis kerja dengan bos saya. Demi Allah saya tak tipu. Okay. Dia bagi tahu dengan yang lain-lain, and without my knowledge, dia orang buat rancangan untuk buat doa selamat. Saya okey. So hari Selasa pagi tu cakaplah, oh pukul 10 ni kita ada doa selamat. Saya kata, oh doa selamat. Kenapa pula? Oh tak adalah doa selamat dia apa-apa semua. So okeylah, pukul 10 tu kan 10 sampai 10.30 tu kita makan. So pukul 10 pergilah dalam bilik meeting room. So saya tadi disuruh duduk dekat depan. Saya kata, kenapa pula? Tak apa, duduk depan kata. So saya punya timbalan pengarah semua cakap. Then tiba-tiba saya bercakap, kali ini kita buat doa selamat untuk kita doa kepada Tuhan supaya Azizul dipermudahkan dia punya Viva dia supaya dia dapat master. Saya terkejut. Saya sangat terkejut dengan apa yang mereka buat. Saya tak dapat cakap apa-apa. Mereka baca doa apa semua kan. Ya, makan apa semua. Dia jadi macam satu motivasi tau. Bahawa saya mesti make sure yang saya punya master Viva petang ni mesti siap. Mesti berjaya, mesti sukses. Mereka semua berdoa supaya urusan Viva saya dipermudahkan dan juga semoga dapat lulus Viva master dengan jayanya. Itu doa mereka masa tu. Ramai-ramai tu.
40 lebih orang ramai-ramai doa. Tersentuh hati saya masa tu. Tu momen yang paling saya ingat sampai sekarang. Saya tersentuh dengan the soft gesture of the whole staff. Meraihkan untuk saya Viva. Bukan dapat master, belum dapat master lagi, baru Viva. So saya memang kata, oh kita kena buat betul-betul. Saya kena buat betul-betul master saya. Viva saya, I give the best. I will give the best. Supaya those external examiner apa semua tenganga. Masuk bilik Viva, present. 1 hour and 45 minutes saya present Viva saya. Saya lulus dengan minor correction. Happy. Saya message dengan orang office. Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah. Saya lulus dengan minor correction. Happy gila orang office masa tu. Happy gila. Tapi lepas tu, dia orang pau saya lah. Okay Jo, nasi biryani 40 orang. Okay, no problem. Beli nasi biryani untuk 40 orang. Order catering. Bayar RM500 tutup mata sebelah. Belanja orang office makan nasi biryani. Apa? Why not? Sebab apa? One of the factor yang menyebabkan saya rasa motivated adalah these people. They willing to do doa selamat. Doakan saya lulus Viva. Macam tu. These are the things lah yang kadang-kadang kita menyebabkan kita rasa motivated. Boleh faham Jadi macam awak kawan-kawan apa semua kan. Walaupun sama-sama kawan sendiri apa semua nanti masa kerja. And then kawan tadi dia berjaya achieve target apa semua. You have to celebrate them. Because this is how you appreciate people. And of course awak kata doakan kami pun jaya macam awak. Kita jangan rasa cemburu, jangan rasa dengki dengan kawan-kawan kita yang sama kerja. Sebab apa? Mereka usaha sebab mereka ada keperluan. So why not kita pun celebrate those things. Dan kita pun cakap doakan aku berjaya macam kau juga supaya bla bla bla. These are the soft gesture yang menyebabkan kita rasa working is the best thing lah. Ingatlah benda tu. Okay. So highest degree of specialization, not necessarily the most efficient approach to dividing labor. Kena ingat tu. Workers may react to management, the organization and work itself as member of the group rather than individual. Maksud di sini, tak ada istilah saya pakar, saya seorang boleh buat, tak. It's all about group work. Sebab tu kita suka bagi group work dengan awak. Sebab kita nak nurture. Kita nak semaikan. We want to nurture the what you call it? The attitude of yours to be able to work in group. Tak ada istilah dalam kerja awak kerja seorang, tak ada. Melainkan awak jual burger seorang pialan. Tapi dalam kerjaan semuanya sebab adalah team. It's all about the teamwork. Success and failure of yours is because of your own attitude and your team attitude. So make sure attitude dalam team sangat penting. Dan bukan macam awak bekerja bukan macam awak belajar. Awak belajar awak boleh pilih member. Dalam kerjaan there is no such thing as pilih member. This is your team, you work for it. Sebab tu kena pandailah bersosial. Kadang-kadang kita ngeteh. Ngeteh ni bukan sebab awak ngula, tapi semua tu create a bonding. Sama-sama makan kat pantry bukan sebab apa? Sebab kita nak create bonding. The best way to create bonding is through makanan, food. You have your meal together, you will create a bonding. Ingat benda tu. So, Hawthorne research puts theory emphasize on both economic and non-economic needs of the worker. Kena ada dua-dua. Designing job that make workers socially and psychologically satisfying. Work management, communication in decision making. Kena ada communication. Workers participation in decision making. Suara pekerja bawahan pun perlu didengar dalam suatu perkara. Kemudian yang ketiga, Douglas McGregor Theory X and Y. So in his book Human Side of Enterprise, McGregor developed two contrasting approach to management, which is Theory X and Theory Y. Awak jangan terkejut, nanti ada Theory Z pula. Z management, ada.
Z management lagi awak benci dengar. Sebab apa? Semua contoh saya bagi awak dalam Z management adalah contoh syarikat kereta, iaitu Toyota. Semua Toyota, Toyota. Awak cakap benci aku dengar sebelah pasal Toyota, Toyota, Toyota. Si jual pakai Toyota, okay, Honda juga. Sebab apa? Teori Z memang Toyota yang buat. So janganlah rasa ding pala dengan nama Toyota lepas ni. So teori X dan teori Y dulu kita tengok ah. So theory X represents the management assumptions about employees. The theory leads to establishing a cohesive authoritarian classical structure and assumptions about the human nature. Apa benda lah benda ni? Okay. Teori X ni kita melihat bagaimana management assume about the employee. Pandangan management kepada pekerja. Pandangan majikan kepada pekerja. Dan teori ini mewujudkan ataupun membawa kepada pewujudan suatu struktur yang klasik yang bersikap authority dan juga bersikap sangat rigid. Itu teori X. Manakala teori Y pula fokus kepada keperluan sesuatu pekerja dalam tingkatan yang berperingkat. Yang mana membawa kepada pewujudan suatu reka bentuk organisasi yang lebih bersikap humanistik. Beza Z X tadi lain kan? X tadi management to workers. Ini workers to management. Beza. Dia kontra. Specialization, close supervision and bureaucracy controls are replaced. Nampak? Digantikan dengan job enlargement, participative leadership and self-control. Maksudnya, X tadi, bagaimana management melihat pekerja. Bagaimana management menjadikan pekerja tadi, mewujudkan suatu bentuk pengurusan yang lebih bersikap authority. Tapi Y tadi tak. Y tadi bagaimana pekerja membantu management. Bagaimana pekerja melihat keperluan untuk menjadikan skop kerja yang lebih luas. Kepimpinan berdasarkan partisipatif, maksudnya penyertaan dalam dalam kepimpinan. Self control maksudnya ada freedom untuk pekerjaan diberikan kepada employee untuk membantu pengurusan. Kontra kedua-duanya. Itulah dia teori X and Y. Yang mana kita lihat balik teori X, assume pekerja tadi tak minat nak kerja. Pekerja tak suka kerja. Pekerja tradisional, malas. Nampak? Jadi, management kena tekan pekerja supaya mereka jadi lebih rajin. Supaya mereka suka bekerja. So workers need to be cajoled ataupun persuaded ataupun be threatened. Nampak tak? Assumption awal majikan adalah pekerja malas, tak nak buat kerja, tak suka kerja. Jadi management kena buat mereka, kena hasut mereka atau kena ancam mereka untuk bekerja. Nampak kan? Lain macam pula ni business system ni. Dia kata pekerja ni tak ada cita-cita. Tak ada kreativiti. Dan mereka ni tak ada beza pun, semua sama je. Dan mereka ni perlukan close dan continuous supervision. Macam kata orang Sarawak tu, nang tuyak beng-beng lah kerja tu. Pernah dengar si tuyak beng-beng? Orang Sarawak. Tak pernah dengar ketuyak beng-beng? Hello? Si pernah. Kau Sarawak kau tu pernah dengar tuyak beng-beng. Daniel. Ketuyak beng-beng. Ketuyak apa maksud ketuyak Zaki? So ketuyak tu bebal.
Kalau orang Sarawak panggil dia ketuyak beng-beng ni, maksudnya the hyperbole of dia hyperbola kepada kebebalan. Maksudnya bebal yang sangat lah. Bebal yang sangat. Tu dah orang Sarawak panggil ketuyak beng-beng. Okay, tu hyperbola kepada sesuatu statement. Macam orang Terengganu lah, orang Terengganu. Orang Terengganu pun banyak juga bahasa macam tu. Bodoh hapah. Samalah. Orang Terengganu panggil bodoh hapah. Orang Sarawak panggil ketuyak beng-beng. Macam tu lah bunyi dia. Sedikit sebanyak lah bahasa Sarawak dibelajar dalam kelas ni. Saya dulu belajar, masa saya degree tu saya belajar kat Terengganu tau. Universiti Malaysia Terengganu. KUSTEM, zaman saya KUSTEM dulu. So lecturer saya lah yang banyak mengajar kami dalam kelas bahasa-bahasa Terengganu dalam. Panah leting, bodoh hapah, macam-macam. Memang lecturer saya pun cakap Terengganu pure-pure dalam kelas. Cakap English, tapi bila dia cakap bahasa Terengganu memang kami nganga semua. Orang Terengganu ketawa, orang nganga. Cakap, "Mu faham tak? Faham tak?" Tak faham je. "Mudah faham tak benda cakap?" Tak faham je. Tu kamu belajar lagi. Macam tu lah. So, tu yang best kalau kita belajar kat negeri orang, kita belajarlah bahasa mereka. Belajar makanan mereka, belajarlah bahasa mereka. Saya dulu, bila saya balik ke Sarawak, bila saya keluar saya graduate daripada KUSTEM dulu, zaman dulu nama dia KUSTEM tau. KUSTEM, sekarang UMT. Saya belajar, apa yang saya belajar bahasa Terengganu. I can speak Terengganu fluently. Saya belajar masakan Terengganu. Saya pandai buat nasi minyak, saya pandai buat kerabu, saya pandai buat nasi dagang. Dan masakan-masakan Terengganu yang lain lah. Saya belajar benda tu semua. Saya belajar kebudayaan mereka juga. Inilah benda-benda yang saya bawa balik. Jadi awak, yalah saya rugilah awak dah terdia dan tapi yang mana yang pelajar Semenanjung, Sabah, these are the things yang you bawa balik. Paling simple lah belajar buat bahasa Sarawak lah. Paling simple lah belajar buat bahasa Sarawak. Bawa balik, cakap dengan mak, mak, saya pandai masak rasa Sarawak. Jom, tahun ni raya laksa Sarawak. Pulau Linut, yang ekstrim lah. Yang hebat lah Pulau Linut. Ataupun cakap, pandai belajar masak hitam. Kan Sarawak famous masak hitam. Daging masak hitam. Time raya buat. Daging masak hitam, laksa Sarawak. Hebat lah cakap. Okay. So, kawan-kawan yang pandai belajar, masaklah. Ajarlah kawan-kawan. Yang pada mana masak ni, belajarlah. Okay. Macam itulah. Kita kat negeri orang ni, kita belajar budaya negeri orang. Saya dulu dekat Sabah for a year. Saya tak dapat nak belajar benda tu sangat. Rugilah bagi saya. So, masa saya kat Terengganu, saya banyak belajar masakan-masakan Terengganu. In fact, saya pernah belajar kalau ada orang Terengganu dalam grup ni. Ada orang Terengganu kah? Ada tak orang Terengganu dalam ni? Dalam awak punya batch ni, orang Terengganu tak? Tak ada orang Terengganu Tak ada Saya dulu masa saya belajar kat Terengganu dulu, saya pergi belajar masak ikan bakar sambal. Dengan kedai ikan bakar sambal yang paling famous kat Kota Terengganu. Kedai ikan bakar Pok Long Rashid Duran Tunggal. Saya belajar dengan dia. Seminggu. Duduk belajar dengan dia. Malam saya pergi sana, saya belajar dengan dia. Saya kata Pok Long, saya nak belajar sebab apa? Saya nak balik ke Sarawak. Saya suka makanan Pok Long, saya kata saya nak belajar macam mana buat. Dan dia bagi saya ilmu tu. So sampai sekarang kalau saya buat ikan bakar sambal saya, actually ikan bakar sambal Terengganu. Even yang pernah makan ikan bakar saya,
semua cakap apa? Tak pernah jumpa kat Sarawak. Tak pernah rasa kat Sarawak. So kalau yang tahu ikan bakar Ana Petai, ikan bakar Ana Petai dekat Kuantan tu, hampir sama. Itulah cara saya masak ikan bakar saya. Siapa yang Semenanjung tahulah Ana ikan bakar petai tu. Lebih kurang lah. Okay. So, belajarlah awak kat rumah kan. Kami kat rumah kan, hari Khamis tak ada kelas. Contoh, hari Khamis tak ada kelas kan. Why not? Tengok Google. Oh, cakap ikan bakar Terengganu, sampal Terengganu macam mana? Okay, belajar. Tengok Google. Cuba masak. Happy kat rumah. Macam tu lah. Seronok. Belajar pansuh apa semua. This is the time lah. So, awak semua kat rumah. Sambil-sambil pun kelas. Apa semua, ada masa lapang sikit. Assignment pun banyak buat kat Elite je. Why not? Itu maksud saya. These are the skills lah yang you kena ada juga. Sebab kadang-kadang bagi saya, macam saya, bila saya kerja Mardi, one of the skill yang saya punya group sangat-sangat appreciate adalah skill masak. Because I learn a lot. Saya belajar masak. Saya banyak belajar masak dulu. Okay. Jadi bila kami buat research di Tasik Kenyir, okay. Bila saya buat, kami establish kami punya research center di Tasik Kenyir. So you imagine, daripada JT Tasik Kenyir, pergi ke pulau research kami adalah selama 1 jam setengah. Naik bot. Naik bot 30 kursi kuda. Kalau tak ada orang, saya seorang je bawa. 1 jam setengah. Kalau pakai bot 120 kursi kuda, saya kena ambil masa dalam 45 minit ke sejam. Okay. So tengah pulau tu tak ada line telefon, tak ada elektrik, apa semua. So kami pakai genset, telefon memang tak ada. Kalau saya seminggu tu lah tak ada line telefon. Normal. Okay. So apa yang kami buat sana? Masak lah. Mana orang masak untuk kami? Kami ni lah yang pegawai-pegawai lah yang masak. So bila saya ada, ramai nak ikut saya pergi field. So apa? Azizul masak best. Dia kata apa? Pagi confirm nasi lemak ataupun mi goreng. Memang ada menu nasi lemak atau mi goreng. Saya akan start masak lepas subuh. Pukul 6 pagi saya masak. Masak nasi lemak. Lepas tu, habis masak nasi lemak tu, saya akan masak lauk tengah hari untuk kami bungkus bawa pergi ke tempat makan. Kami buat research kan, cek pokok, bagi buat ni apa semua kan. Saya pergi buat survey rambutan, buat survey pakai GPS apa semua. So, ini yang saya buat. Masak. Okay, masak pula. Okay, masak apa? Macam-macam lah masak. Masak ikan bakar, masak kari lah, apalah, kari kepala ikan. Benda-benda ni lah saya masak. Sampai tahap dia orang cakap apa? Makanan dekat tengah Tasik, dekat tengah Tasik Kenyir kami orang masak ni, lebih sedap daripada makan dekat rumah. Sampai saya ingat kawan saya kata apa? The only time kita dapat rasa makan macam family adalah masa dekat Tasik Kenyir. Bila balik kita balik rumah, dia duduk seorang ataupun duduk dengan kawan, tak ada rasa macam tu. Tak ada rasa macam family. Kita tak rasa dapat duduk makan bersila ramai-ramai, ketawa-ketawa, borak macam family, tengok TV. Tak ada. Tapi bila kami field work, kami pergi Tasik Kenyir, kadang kami 8 orang, 10 orang kan, duduk bersila, makan, tengok TV, kadang tengok Astro, tengok bola. Dia kata macam, sampai kawan kata, dia rasa inilah family dia, macam family. Ini maksud dia. Maksudnya, bila dengan ada skill-skill macam ni, bila awak bekerja dan awak kena pergi field work apa semua, macam saya duduk hutan apa semua kan, bila kita masak, kita makan ramai-ramai bersama-sama dengan staff kita. Saya pegawai. Yang bawah saya semuanya adalah timbalan pegawai dan juga pembantu-pembantu. Grade diploma ke bawah semua. Saya pegawai. Bila saya seorang pegawai, saya adalah supervisor mereka, saya ketua mereka. Saya masak untuk saya punya staff. Saya masak benda yang sedap-sedap untuk mereka. Sebab mereka dah kerja keras. Saya makan bersama dengan mereka. Mereka menjadi bonding mereka tu sangat kuat dengan saya. Dia anggap saya macam abang. Macam adik-beradik. Dia respect saya. Bukan hanya sebagai seorang pegawai, tapi respect sebagai seorang abang. Itu beza dia. Itu beza dia. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu bahawa skill-skill yang kita ada, walaupun bukan berkaitan dengan kerja, sangat membantu dalam pekerjaan kita dan juga membantu untuk create satu hubungan manusia, social
relations dengan our staff. Beza kan? So, kita baliklah kepada teori X tadi yang mana saya cakap. So, beza teori X tadi, kita management anggap pekerja bawahan tadi sebagai orang yang bodoh lah, tuyak beng-beng lah, bodoh hapah lah, apalah. Lack ambition, tak ada creativity, largely indifferent to organization needs, dan perlukan close continuous supervision. Tetapi saya cakap tadi, teori Y berbeza. Teori Y assumes that people find work natural and enjoyable. Kita nak enjoy, kerja ni perlukan enjoy. Kita rasa kita enjoy dengan kerja kita. Saya kau cakap pasal kerja, saya kerja mandi dulu, yes, I enjoy my work really much. Saya jenis yang suka outdoor. Saya jenis yang suka buat research macam tu. Saya enjoy dengan kerja saya. I really enjoy my work. Until I don't care, 1 bulan saya cuma ada 3 hari je weekend. 27 hari tu kerja, 3 hari saja weekend, but saya tak kisah. Saya tak kisah. Saya tak kisah pun sebenarnya tu. Sebab apa? Saya enjoy. Work activities as a great resource of the satisfaction. Yes. Memang kita rasa macam tu. Okay. 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 So, itulah yang menjadikan kerja ni seronok sebenarnya. Okay. So, kena fahamlah benda tu. And high degree of creativity. Kerja ni kreatif sebenarnya. Awak pun kreatif sebenarnya, macam-macam. Tu yang bab-bab niru memang kreatif lah dalam museum. Betul lah. Bab niru memang kreatif lah awak semua dalam museum. Kami tahu. Saya sekris kami tahu. Trik-trik awak meniru ni. Nampak semua. Tak dapat tipu. Okay. Cuma pandai lah. Pandai makan, pandai simpan. Pandai buat, pandai sembunyi. Okay. Tapi masa COVID-19 ni memang awak meniru betul lah. Masa exam semua. Sebab apa? Exam online kot. Jadi kami paksa lah buat soalan yang susah payah. Yang dahsyat-dahsyat exam dia. Jadi yang awak buat kelas remote sensing awak last semester tu, susah kan? Kalau awak tahu, remote sensing exam yang saya bagi awak semua tu, actually adalah soalan exam yang saya bagi 8 years ago kepada student saya di Universiti Putra Malaysia. Level dia. Maksudnya, level soalan exam yang saya bagi sebenarnya adalah high level untuk student research university. Tinggi. So aspeknya pun samalah untuk exam ni. Memang susah saya buat soal exam. Okay. And will increase self-control and self-direction and highly motivated. Positif. Teori Y ni saya cakap senang lah. Kita sebagai pengurusan kita anggap yang baik-baik dengan staff kita. Kita anggap staff kita bagus, terbaik. Baguslah. Memang terbaik lah. Tip-top lah. Staff kita memang tip-top lah. Memang maksum lah. Memang alim lah. Memang segala-gala yang baik-baik lah. Apa yang terbaik kat dunia ni memang staff lah. Macam tu lah. Lepas tu, kita anggap samalah. Macam saya sendiri pun saya anggap awak semua ni dan datang kelas saya ni adalah yang bagus-bagus. Yang menentukan markah awak adalah malas, tak hantar assignment. Tu yang bukan markah awak rendah. Kalau awak buat bagus semua, saya anggap semua bagus, awak buat semua bagus, markah awak semua tinggi. Public sector ni saya tak jenis yang tak lokek markah. Saya baik markah, tapi kena buat betul lah. Jangan buat setengah jalan lah. Okay. And theory Y assume people have a potential for development, have the capacity to assume responsibility if given the right direction.
bertanggungjawab, jenis yang ada potensi untuk membangunkan diri sendiri, have the readiness to direct behavior towards organization goal. Artinya perangai itu memang akan membantu organisasi mencapai matlamat macam tu. Jadi nampak beza dia teori X dan teori Y. Teori Y work avoiding, teori X mengelak kerja, teori Y kata kerja tu biasalah, memang kena buat kerja. Teori X kata need to control, teori Y kata capable to self direction. Teori X avoid responsibility, teori Y cakap awak mencari responsibility. So sekarang ini awak pilih, awak jenis teori X ke teori Y? Harap semua adalah jenis yang teori Y. Saya harap semua awak jenis teori Y. So nampak di sini ya, teori X dan teori Y, attitude, direction, responsibility, motivation and creativity. Nampak beza dia macam mana? Saya suka tanya teori X teori Y ni juga dalam soalan exam. Faham lah. Tapi saya akan tanya soalan teori X teori Y ni dalam usahawan awak esok. So assignment esok adalah berkaitan dengan teori X dan teori Y. So teori lain-lain tu saya simpan untuk final exam. Okay. So apa yang dikata oleh Rinsis Likert? The human system is made up of interlocking work group with a high degree of group loyalty among members and favorable attitudes and trust between supervisors and subordinates. Sensitivity to others and relatively high level of skill in personal interaction and functioning of groups are also present. These skills permit active participations in decisions on common problems. Responsibility for each organization's success is felt individually by the members and each initiative actions when necessary to assure that the organization can accomplish its objective. Communication is efficient and effective. The leadership in the organization has developed what might be called a highly effective social system for interaction and mutual influence. Itulah dia. Ini dalam OD ni sebenarnya. So apa yang McGregor punya teori, importance dia? So the critics of organization of humanism approach argue that many workers fit the assumption of theory X more than teori Y. Ini kritik yang dikatakan. Kritik cakap teori X ni yang banyak nampak, teori Y kurang. Tak tahulah sekarang, dulu cakap macam tu. Organization humanistic lack empirical groundings. Teori Y is too ideological. Memang sangat nampak sangat idealism lah bagi saya, idealistik sangatlah. Production conscious managers think it is too employee centered, but then both ideologies and technologies and scientific development have the potential to change relationship in the workplace. Boleh tengok YouTube yang ditampilkan bersama dalam nota-nota ini. And last kita akan lihat kepada Herzberg, motivation and hygiene theory. So Herzberg, Frederick Herzberg, is the father of job enrichment principle. Dulu dia ni Yahudi. Ceritanya dia ni Yahudi. Okay. Pernah ditahan dalam kem tahanan Nazi dulu. Lepas tu dia larilah. Dia lari pergi ke US. Dia sambung belajar dia dekat City College. Boleh buat PhD dekat Pittsburgh. Kemudian dia jadi lecturer dekat Pittsburgh juga. Jadi profesor dan sebagainya. Last kali dipindah ke Utah University. Itu cerita dia. Lepas tu nama dia Herzberg. Herzberg ni orang Jerman. Tapi dia adalah seorang Yahudi Jerman dahulu. Cerita dia. So Herzberg theory ada dua. Satu maintenance and hygiene factors and satu motivation factors. Kedua-dua ini faktor inilah yang kita lihat dalam Herzberg theory. So Herzberg motivation theory, dia bercakap bahawa in order for us to look into the human approach in the work
workplace or work environment, that we need to take into account the environment where the workers work. Macam teori yang kita awal-awal bincang tadi, kan? And not only the needs of the motivation of the workers. So dia trying to improve what Maslow said. So it is developed a theory of two set of factor of work where the content of work and amount of job satisfaction that individual receive, such as motivation factors, includes the sense of achievement. Kan dia improve Maslow tadi. Responsibility, ada gunakan teori Y sikit. Sense of recognition, advancement of work, teori Y sikit. And the content of the job itself. So this is called as a motivation factor because of its highly positive effect on the people's feeling about their job. Dia cakap pasal motivation. Kemudian dia cakap pasal context of work and environment. It is called as a hygienic or the maintenance factor. So hygienic factors because they act in a manner analogous to the principle of medical hygiene, where hygiene operates to remove health hazard from the environment of man. It is not curative but preventive measurement. So dianya lebih kepada melihat kepada bagaimana perkara jahat ni kita buang sebagai preventive measurement. So the argument, if a job environment can be maintained at an acceptable level, then feelings of dissatisfaction among workers can be avoided. Nampak? Maksudnya di sini, kalau satu perasaan yang tak puas hati ni dapat dikurangkan, kita kena maintain lah benda ni. On the until certain acceptable level. Bukannya kita buang terus, tapi kita try to maintain it. Seperti level of salary. Terlalu sikit, tambah sedikit. Quality of supervision. Not doing the micromanage, tapi lebih ada bagi freedom sedikit, tapi bersama tak terlalu freedom. Working conditions. Interpersonal relation with supervisor. Jangan ada perasaan dengki, jangan ada make things as a personal. Semuanya lebih kepada professional. And company policy and administration. So Herzberg theory concerned with both the content and the context of work. Where hygiene factor relates to the general environment, motivation is intrinsic to the nature of job. Job satisfaction and motivation can be achieved through job enrichment by increased responsibility, naik pangkat ke, bagi jawatan, bagi tanggungjawab lain ke, and more challenging tasks. Job satisfaction lead to motivation to work harder, and poor hygienic factor like poor working environment, poor salary, poor supervision will lead to dissatisfaction. So the idea is for the Herzberg's theory, kita kena control dissatisfaction among workers in terms of the motivation factor and also hygiene factor. Itu dia. Tapi kritik mengatakan bahawa ada kelemahan dalam Herzberg's theory ni yang mana ianya terlalu simplify, oversimplification. It only satisfy one worker, may not satisfy next worker, or individual may not be interested in the job content or good job context like good working relation and pleasant environment increase moral, individuals but not motivated to seek responsibility. Kadang-kadang pekerja terlalu complacent sampai tak nak ambil tanggungjawab yang lain. Dia juga. So implikasi dia, general works environment pleasant enough to avoid dissatisfaction, but major improvement in motivation achieved through the changes in the nature of the job itself. Maksudnya di sini, walaupun kita dapat membantu untuk mengawal ketidaksepuasan hati dalam persekitaran pekerjaan, tetapi hal-hal berkaitan dengan motivasi pekerja adalah di sebalik pekerjaan itu sendiri. So, nampak di sini macam mana hygiene theory, motivation hygiene theory tadi, the presence of the motivation factors and the presence of the hygiene factor, the situation one will have happy and interested, tapi kalau the absent motivation with the presence of hygiene factor, happy tapi tak interested. Sebab apa? Tak ada motivation. Presence of motivation without hygienic factor
it is interesting, but they are not happy with the working. Kalau dua-dua tak ada, memang tak ada apa-apa lah. Satu pun tak ada. So boleh lihat di sini pasal Hesburgh two-factor theory, apa yang influence dan sebagainya, achievement, bla bla bla. Ni boleh lihat lah. Macam mana tadi? How motivation theory tadi dipandukan, seperti yang saya cakap tadi lah. Dissatisfaction is demotivated, but hygienic factors will make it into neutral, but motivation factors will create a positive elements in the job satisfaction and motivation. Kena lihat inilah. True motivation comes from achievement, personal development, job satisfaction and recognition. Itu dia yang saya cakap. Dan thank you very much.